Baik, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Azmin Ali memberi bayangan bahawa lebih ramai wakil rakyat pembangkang akan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional selepas ini. Malah ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa juga mendakwa beberapa lagi ahli Parlimen pembangkang dijangka mengikut jejak langkah Datuk Dr. Xavier Jayakumar untuk meninggalkan parti masing-masing dan menyokong kerajaan PN. Dan untuk mengulas lanjut, bersama di Thailand ketika ini, Dr. Yeneri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Doktor, pertamanya saya ingin mendapatkan pandangan mengenai persepsi dari kalangan pemimpin gabungan sesuatu parti politik itu sendiri. Jika seseorang wakil rakyat itu melompat atau tindakan keluar parti itu beri kelebihan kepada mereka, bagi mereka itu bukan satu tindakan yang salah. Tetapi jika tindakan memberi kerugian kepada mereka, maka mulalah diberi pelbagai gelaran. Pandangan doktor? Ahli politik, terima kasih. Ahli politik punya cara mereka sendiri untuk berhujah dan kemukakan wacana bagi membentuk dan mempengaruhi persepsi dan pemikiran rakyat. Dan bagi saya ini hanya sebagai satu justifikasi untuk menghalalkan ataupun untuk membuktikan dan meyakinkan rakyat bahawa apa yang dilakukan oleh ahli parlimen atau wakil rakyat melompat parti itu adalah wajar. Dan ada dua pandangan di sini sebenarnya. Dari segi propaganda ataupun teknik propaganda, apa yang dilabelkan positif itu dikenali sebagai filtering generalities. Itu diberi label-label baik kalau pemimpin parti itu memberi atau membawa kebaikan kepada mereka, iaitu melompat ke parti mereka. Tetapi kalau ahli atau pemimpin politik itu melompat ke parti lain, maka akan diberi label yang negatif. Ini diberi nama name calling untuk memberi gambaran bahawa apa yang dilakukan itu tidak baik. Jadi dalam konteks ini, apabila mereka itu mendapat keuntungan daripada tindak tanduk atau tindakan dilakukan oleh pemimpin politik itu adalah atas nama rakyat, demi kepentingan rakyat dan demi masa depan negara dan sebagainya. Sedangkan kalau itu tindakan itu membawa kerugian kepada mereka, maka dilabel sebagai katak politik, pengkhianat, dan tidak bermoral dan sebagainya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan apa-apa pun tindak tanduk dan label yang diberikan oleh mana-mana pihak terhadap tindakan pemimpin politik itu, kerana akhirnya saya fikir rakyat perlu menilai tindakan itu sama ada wajar atau tidak. Doktor, dikatakan walaupun belum lagi dibuktikan tindakan Dr. Xavier ini kerana tekanan agensi tertentu. Itu seolah-olah membuktikan beliau tunduk pada tekanan dan seolah-olah ada kesalahan tertentu yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Tetapi saya nak dapatkan pandangan doktor mengenai integriti dalam kalangan ahli politik sekarang. Adakah pemimpin politik atau kebanyakan pemimpin politik kita ada integriti? Berdasarkan apa yang telah berlaku, sebenarnya sekitar 61 orang dah melompat parti ini. Sejak tahun 2018 PRU yang lalu. Jadi ini menggambarkan, memberi bayangan kepada rakyat dan telah memberi mandat kepada mereka bahawa ahli politik kita telah sebahagiannya saya katakan telah melacurkan politik demi kepentingan pribadi mereka. Mereka adalah ahli politik yang sudah terhakis ataupun hilang maruah, yang bersikap hipokrit. Sedangkan mereka sudah menang bukan atas nama pribadi ataupun populariti sendiri, tapi menang atas platform parti yang telah mendukung ataupun menyokong mereka dalam PRU yang lalu. Jadi mereka telah sebenarnya boleh dianggap sebagai pemimpin yang tidak bermoral, yang mementingkan mengutamakan kepentingan diri, dan dalam konteks apa yang telah berlaku ini rakyat tidak dapat menolak daripada membuat pelbagai tafsiran negatif apa yang telah berlaku terhadap beberapa pemimpin politik yang telah melompat parti. Apatah lagi kalau tindak tanduk itu dibaca di sebalik segala isu dan masalah yang membelenggu pemimpin politik mereka. Jadi tapi rakyat mau tegaskan, ingin melihat bahawa institusi kerajaan tidak harus disalahgunakan untuk menekan pemimpin politik yang bermasalah, supaya mereka dapat melompat ke arah parti pemerintah. Kerana ini akhirnya bukan saja merosakkan institusi itu sendiri, tetapi akan juga merosakkan demokrasi. Sedangkan kita sudah harus menuju ke arah demokrasi yang matang. Doktor, adakah akta lompat parti penyelesaian kepada keadaan ini?
Itu satu cara. Tetapi akhirnya saya percaya apapun tindakan kita ambil, tapi sebelum akta lupa parti itu dapat dilakukan, kita harus pindah perlembagaan terlebih dahulu bagi memungkinkan akta itu dapat dilakukan. Tapi bagi saya yang paling penting, paling utama di balik semua ini ialah seseorang pemimpin politik itu harus punya prinsip. Itu yang pertama. Kepatangan politik itu paling penting. Mereka harus berpegang pada prinsip politik yang unggul, yang tidak menjual maruah dan integriti mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka dan juga di sebalik segala apa yang berlaku itu. Doktor, politik juga adalah mengenai angka dan juga jumlah sokongan. Begitu juga ingin meminda sebuah perlembagaan atau undang-undang perlukan sokongan. Tetapi adakah doktor melihat dengan pertambahan jumlah sokongan ataupun jumlah wakil rakyat yang menyokong kerajaan dapat menjamin survival sesebuah gabungan politik dalam pilihan raya? Baik, dengan lompatan terbaru ini, kalau tak silap saya mengikut perhitungan saya dah ada 112 PM sudah mempunyai 112 daripada 119 kesemuanya sebelum itu. Jadi ini dari satu segi dapat mengukuhkan. Tetapi harus diingat, ini hanya akan memberi keuntungan ataupun faedah untuk sementara. Untuk faedah jangka pendek saja. Ini tidak, bagi saya tidak akan menjamin kestabilan politik dalam Perikatan Nasional. Selagi ada pemimpin politik yang menjual maruah, menjual amanah yang telah dimandat, telah diberi oleh rakyat, selagi itulah saya fikir akan berlaku krisis demi krisis, akhirnya akan menjerumuskan politik negara ini ke dalam kancah yang tidak stabil dan berkonflik. Baik, terima kasih Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara atas pandangan yang diberikan.